nahu kita pilih matan al-Jurumiyah. Syarah yang paling sesuai, yang paling ma'ruf adalah syarah Al-Tuhfatul As-Saniyah. Tuhfah Saniyah ni kalangan Imam Muhyiddin Abdul Hamid. Dia punya senang sampai tahap kalau kita kata-kata Nabi Bari pun kita boleh faham. Bahawa kalau orang tu dia level Arab dia dah tinggi, dia akan rasa kenapalah dia syarah sampai dia ulang, dia selalu ulang-ulang benda yang kalau seorang tu dia dah ada basic, dia akan rasa macam bosan. Tapi dia buat tu untuk orang yang bertadi. Dan buku tu boleh dibaca sendiri dan difaham sampai tahap Muhyiddin Abdul Hamid punya usul. Matan al-Ajurumiyah. Matan al-Ajurumiyah ni nisbah kepada Imam Ajuru. Nama kepada Matan al-Ajurumiyah. Sebelum kita masuk kepada kitab, sama juga dalam setiap ilmu kita kena datangkan terlebih dahulu muqaddimah ilmu dan tasawur ilmu tersebut. Yang pertama, kita nak bincang ta'rif al-hadith. Apa dia ta'rif ilmu? Al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahwalu awakhir al-kalimi wa ahwalu awakhir al-kalimati al-arabiyyati hala tartibiha min i'rabin wa bina min al-i'rabi wal bina min al-i'rabi wal bina. Ta'rif ilmu nahwu al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahwalu awakhir al-kalimat al-arabiyyah ala tartibiha min al-i'rabi wal bina. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mana diletakkan kaedah-kaedah, yang mana dengan kaedah tersebut al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha akan dikenali dengan kaedah tersebut ahwalu awakhir kalimat. Kita akan tahu hal keadaan akhir kalimat. Bila? Ketika kalimat itu berada di dalam tartib. Hala tartibiha. Maksudnya apa? Ilmu nahwu hanya bincang kalimat bahasa Arab ketika berada di dalam jumlah. Sebab tu saya start ilmu jumlah kata apa? Al-kalamu wal lafzu. Adakah ilmu nahwu ni bincang apa dia kalam? Tak bincang. Kenapa nak bincang apa dia kalam? Tapi kenapa datang al-kalam? Sebab ilmu nahwu ni peranan dia adalah nak tahu macam mana akhir kalimat tu ketika berada di dalam jumlah. Apa dia jumlah? Jumlah tu dah bahasa Arab dipanggil kalam. Kalam tu apa? Kalam ni mesti ada 4 benda. Al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil-waqf. Sebab tu dia letakkan akhir kalam. Jadi kalam ni apa? Kalam ni dalam ilmu nahwu dia adalah muqaddimah, bukan maudu' ilmu nahwu, dia adalah muqaddimah ilmu nahwu. Jadi kita akan ambil dalam gambar rajah ilmu nahwu. Okay. Al-ilmu bil qawaid, ilmu dengan kaedah. Apa dengan kaedah? Contohnya fa'il marfu', maf'ulun bih mansub. Yang mana dengan kaedah tersebut kita akan tahu akhir kalimat
ketika berada di dalam jumlah. Minal i'rabi wal bina. Minal i'rabi wal bina maksudnya, adakah akhir kalimat tu boleh berubah ataupun tidak boleh berubah? Adakah lafaz tu boleh terima bagi atas, bagi bawah, bagi depan, ataupun kalimat tu kekal dalam satu keadaan? Itu yang kita nak mengaji daripada ilmu nahwu. Ilmu yang mana dengan kaedah tersebut kita dapat kenal akhir kalimat ketika berada dalam jumlah. Inilah poin yang membezakan nahwu dengan sorof. Ketika mula-mula penulisan bahasa Arab, dia panggil ilmu lughah al-arabiyah, ilmu bahasa Arab. Dia dalam tu lah nahwu, dalam tu ada sorof, dalam tu ada semua. Tapi sampailah kepada satu peringkat, Imam Al-Mazini dia asingkan ilmu sorof daripada ilmu nahwu. Lalu dinamakan ilmu sorof dengan ilmu nahwu yang asalnya ilmu lughah al-arabiyah. Jadi apa perbahasan sorof? Perbahasan sorof ketika mana kalimat itu berada sebelum berada dalam jumlah. Macam mana nak baca alif sin ta kha ra jim istakhraja? Macam nak baca alif jal la waw wi law wa za? Macam nak baca? Maksudnya peranan sorof adalah huruf 1, 2, 3, 4 sebelum huruf akhir. Kalau lah 7 huruf, 6 huruf pertama. Kalau lah 5 huruf, 4 huruf pertama. Kalau lah 3 huruf, 2 huruf pertama. Takkan jumpa perbahasan sorof dia bincang huruf yang terakhir. Huruf yang kelima dalam, kalau 5 huruf yang ketiga itu adalah perbahasan nahwu. Tapi bila perbahasan nahwu, kalau lafaz tu berada dalam jumlah. Maksudnya kalau lah istakhrajah ni, kita tak nak buat ayat, kita tak bincang pun balik jim. Balik itu kita akan bincang ketika dia berada di dalam. Jadi nahwu ni kita bincang keadaan akhir kalimat. Bila kita bincang ketika berada dalam jumlah. Jadi tak boleh kita cakap a'rif zaidun, i'rab zaid. Kita nak i'rab zaid, tak ada apa-apa. Sebab apa? Nahwu ni macam mana boleh ada perubahan akhir kalimat? Sebab dia ada peranan dalam ayat. Dia tu siapa? Dia tu yang memukul ke? Dia tu yang dipukul ke? Dia tu yang dia ada peranan. Bila dia mufrad zaidun, dia tak, maksudnya adalah zaid, tapi dia tak ada apa-apa peranan. Bila tak ada apa-apa peranan, tidak berlaku apa-apa perubahan daripada sudut ilmu nahwu. Dan nahwu tak ada perbahasan pun dalam kalimat mufrad. Okey, itu al-hadd. Daripada takrif ni kita akan dapat al-mawdu'. Bila dia kata ilmu nahwu ni kita nak tahu dengan kaedah tersebut hal keadaan akhir kalimat. Jadi apa dia mawdu'? Al-kalimatu al-arabiyah. Hala tarkibiyah. Ketika berada di dalam jumlah yang difahami. Itu mawdu' ilmu nahwu. Kalau kita masuk ilmu sorof, apa dia mawdu' ilmu sorof tadi? Sebab bila sorof dia hanya bincangkan lafaz, kita tak cakap al-kalimatu al-arabiyah. Dia kata apa? Al-asma' al-mutamakkinah dengan al-af'al al-mutasarrifah. Itu perbahasan mawdu' ilmu sorof. Apa mawdu' ilmu sorof? Isim-isim yang mutamakkin. Apa maksud isim yang mutamakkin ni? Bukan isim mabni. Sebab kalau isim mabni, sorof tak bincang apa isim mabni, sebab dia tak boleh berubah. Kalau sorof ni, apa maksud sorof? Sorof ni maksudnya paling ataupun pindah. Kalau kita nak paling dan pindah, kita pindahkan benda yang boleh benda yang boleh berpindah, kan? Benda yang boleh bertukar-tukar. Jadi apa yang boleh bertukar? Isim yang bukan mabni. Contohnya daripada rajulun, kita nak contohnya daripada daraba tu kata kerja, dia pukul. Macam mana daripada kata kerja tu kita nak jadikan dia kata nama, pukulan? Macam mana nak buat? Betul tak? Daripada kata nama masdar tu, macam mana kita nak buat alat memukul? Dia bincang benda-benda yang al-asma' al-mutamakkin dan al-af'al al-mutasarrifah, fi'il yang boleh ditasrifkan. Daraba, darabu. Ada fi'il yang tak boleh ditasrifkan, contohnya laisa. Tak boleh, ada orang ditasrif laisa.
Dia laisa ni dia sekutul dia. Tapi dia fi'il dengan isim dia fi'il. Jadi ada dia pembahasan dalam saraf tak? Sebab apa? Sebab laisa tu tak boleh berubah. Maudhu' ilmu saraf adalah isim dan terhad ni je. Ini je pembahasan saraf. Sebab tu bila kita masuk dalam ilmu saraf, dia akan bincang abniyatul asma' dengan abniyatul al-alaf. Jadi apa dia maudhu' ilmu nahwu? Tak kira lah isim ke, fi'il ke, huruf ke, asalkan berada di dalam jumlah. Bila cukup lengkap difahami, ketika tu baru kita akan tanya i'rab nombor 1 apa, i'rab nombor 2 apa, i'rab nombor 3. Yang ketiga, as-samarah. Siyanatul lisan 'anil khata'. Menjaga lidah daripada tersalah dalam bertutur ataupun daripada kita salah faham ayat yang telah dibina. Itu 3 benda utama daripada ke-10 mabadi' asyarah. Yang antara yang lain apa? Mabadi' asyarah yang lain, siapa yang menyusun? Yang menyusun ilmu nahwu yang muhtamadnya Abu Al-Aswad Al-Du'ali. Al-Aswad Al-Du'ali. Kenapa sebelum itu tak timbul? Kenapa zaman sahabat tak ada? Kenapa kebanyakan ilmu tak ada pada zaman sahabat dan tabi'in? Kerana ilmu tu ada dalam diri mereka, tak ada orang jahil pun. Hatta nahwu sekali pun, okey, nahwu ni apa peranan ada? Nak jaga lidah daripada tersalah. Lidah dia ada. Selepas Abu Al-Aswad Al-Du'ali meletakkan ilmu. Sebab apa Abu Al-Aswad Al-Du'ali letak ni? Apabila dia nampak, jumpa kesalahan. Sebelum tak ada orang salah. Pada zaman jahiliyah, pada zaman Nabi, pada zaman Sadrul Islam, sampailah kepada tahun lebih kurang kita panggil dalam tahun 150 Hijrah ataupun nak lajak sikit 170 Hijrah, tak ada orang salah cakap. Maksudnya dia orang ni nak kata macam lidah dia ni tak akan mampu cakap qala Muhammadan, tak boleh. Dia tahu qala Muhammadun fa'il marfu' tanpa ada kaedah pun. Memang ibarat kita cakap itu adalah bahasa asal dan dia orang dapat benda tu daripada fitrah. Dan dia lahir pun mak ayah dia. Bila masa bahasa Arab ni mula rosak? Apabila Islam berkembang ke negara-negara yang lain yang bukan Islam, masuk Islam, dan bahasa Arab bukan bahasa asal. Apabila bercampur, yang orang Arab yang pergi ni kata dia beranak kat negara lain, jadi bercampur di belakang punya futuhat. Jadi bahasa Arab tu mula digunakan oleh orang Ajam. Ketika tu barunya start rosak bahasa Arab. Bila start hilang yang kaedah bahasa Arab tu, ketika tu lah Abu Al-Aswad Al-Du'ali menyusun ilmu nahwu lah, walaupun dia berkembang sedikit demi sedikit lah. Kenapa boleh datang kaedah tu? Sebab berlakunya kesalahan. Kesalahan tu datang apabila bercampurnya Arab dengan Arab. Itu al-wadih. Dan antara yang lain kita panggil samarah dah. Nisbah dia sama macam tadi. Dia merupakan wasilah kepada ilmu yang lain. Hukum dia fardu kifayah, memadai seorang. Kalau fardu ain maksudnya mak ayah orang tua kampung beraja. Tak, fardu kifayah, memadai seorang dalam satu qaryah kena menjalani ilmu. Kemungkinan boleh sampai kepada fardu ain, tapi fardu ain tu nisbah dia tertentulah. Yang asalnya hukumnya adalah fardu. Okey, itu mukadimah ilmu. Untuk ilmu nahwu. Kita nak masuk kepada tasawuf. Apa dia perbahasan ilmu nahwu? Pergilah mana-mana kitab sekalipun, antum naiklah kitab lepas ni tinggi sikit sekali kita masuk Jurumiyah. Lepas ni kita akan masuk, contohnya ada kitab antum akan jumpa Fatrun, ada akan jumpa Alfiyah. Akhirnya perbahasan dia tak dapat tidak, dia tak lari daripada apa yang kita akan lukis. Cuma mungkinlah susunan dia berbeza. Nahwu ada perbahasan sebenarnya dia bukan topik, dia adalah muqaddimah. Dan dia ada mawdu'ah. Okay, daripada takrif tadi kita tahu apa dia mawdu' ilmu nahwu. Sebab ilmu yang mana dengan kaedah tersebut kita akan tahu
awal akhir kalimat ketika berada di dalam jumlah. Jadi macam mana kita nak tahu contoh apa kaedah? Contohnya isim yang berada selepas fi'il adalah fa'il. Kaedah contohnya isim yang berada di awal ayat adalah mubtada. Jadi perbahasan maudhu' ilmu nahwu apa dia? Mubtada, khabar, fa'il, maf'ulun bih, hal, tamyiz, fi'il mudhari' masuk lam, fi'il mudhari' masuk lam. Itu dia maudhu'at. Selain daripada itu, sebenarnya dia adalah muqaddimat. Apa maksud muqaddimat? Benda-benda yang merupakan, maksudnya kita takkan faham apa dia marfu'at, kita takkan faham apa dia al-mansubat kecuali lalu dalam al-muqaddimat. Di dalam muqaddimat ni ada 3. Muqaddimah yang pertama, al-muqaddimatul ula, al-kalam. Wa ma yata'allaq. Tadi kita bincang ilmu nahwu adalah kita nak tahu hal akhir kalimat ketika berada di dalam jumlah. Jadi timbul kat situ apa dia masuk jumlah. Didatangkan takrif kalam. Jadi macam mana nak dapat kalam? Kita bincang bawah ni aqsamul kalimah. Daripada aqsam kalimah ni keluarlah isim, fi'il dan huruf. Ini semua muqaddimah pertama. Bila dia sebut isim, fi'il dan huruf, dia terpaksa datangkan perbahasan alamat alis, alamat al-fi' dengan alamatul harf. Apa alamatul harf yang kita katakan jamak? Alamat huruf adalah tidak ada alamat isim dan tidak ada alamat. Jadi ini semua perbahasan yang akan ada di bawah muqaddimah pertama. Maksud kalam, aqsam kalimah, apa dia isim, apa dia fi'il, apa dia huruf. Dia akan datangkan takrif apa dia isim, apa dia fi'il, apa dia huruf. Macam mana nak kenal isim, macam mana nak kenal fi'il, macam mana nak kenal huruf. Ini semua adalah muqaddimah yang pertama. Adakah ada topik yang menahu? Bukan topik. Tapi untuk sampai kepada maudhu' mestilah. Masuk yang kedua. Ini nampak macam ini topik ni bukan juga topik. Dia ada nama muqaddimah yang dinamakan sebagai al-muqaddimatul tsaniyah. Al-i'rabu wal bina. Al-i'rabu wal bina. Apa dia i'rab? Apa dia bina? Kita boleh terjemah i'rab tu berubah-ubah, bina tu tak berubah. Jadi kat bawah i'rab ni akan bincang apa? Ta'rif i'rab, aqsam i'rab, alamat al-i'rab. Ini i'rab. Lalu masuk al-bina. Ta'rif al-bina. Aqsam al-bina. Apa macam al-i'rab, al-bina, topik bukan topik. Sebab topik nahwu adalah kita nak tahu kalimat tu berubah atau tak berubah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan berubah tak berubah tu? Berubah tu adalah i'rab. Jadi apa sebenar takrif i'rab? Jadi kena tahu muqaddimah. Apa maksud i'rab? At-taghyir wa awaqib al-kalimi ikhtilaf al-awamil al-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Itu merupakan muqaddimah, bukan topik asas dalam nahwu. Yang ketiga, terakhir, ada 3 yang muqaddimah. Al-muqaddimah tsaniyah. Sebab
terlampau banyak dalam motor ni, diulang-ulang jadi. Jadi terpaksa dijadikan sebagai mukadimah. An-nakiratu wal ma'rifah. An-nakirah wal ma'rifah. Apa yang akan bincang dalam nakirah dan ma'rifah? Ta'rif an-nakirah, ta'rif al-ma'rifah. Dan oleh kerana ma'rifah ni ada banyak, Aqsamul ma'rifah. Dan dia akan syarah satu persatu. Al-Dhamir. First sekali, apa dia Dhamir? Yang kedua, Al-Alam. Apa dia kata nama khas? Kemudian akan bincang apa dia Ismul Isyarah. Kemudian akan bincang apa dia Ismul Mausul. Dan apa dia Al-Ismu Al-Muhalla Al-Isim yang ada alif lam. Dan terakhir sekali Al-Mudhaf ila al-arba'ah. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya 5, 4. Maksudnya bicara tu 3, 1. Akan bincang semua ni lah. Kerana ni anda tulis tanpa melihat buku itu jurumiah ataupun bukan jurumiah. Secara umum nanti anda bincang macam mana jurumiah punya. Kemudian dia akan meraihkan kesesuaian. Tapi perbahasan nahwu secara keseluruhannya macam ni. Mukadimah pertama kalam, mukadimah kedua i'rab bina, mukadimah ketiga nakirah dan ma'rifah. Okey, masuk maudu'at. Okey. Bila dia kata awal akhir kalimat, yang dibincangkan adalah isim dan fi'il. Yang dia bincangkan adalah isim dan fi'il. Jadi dia bincang apa? Dalam i'rab ni kita akan jumpa dia kata aqsamul i'rab ni ada 4, rafu', nasab, khafad dan jazm. Daripada situ dia akan keluar al-marfu'at, al-mansubat, al-majrurat dan al-majzum. Itu maudhu'. Maksudnya kita nak bincang ahwal akhir kalimat. Jadi kita kena tahu adakah kalimat tersebut marfu' ke, mansub ke, majrur ke, majzum. Jadi al-marfu'at dia ada 8. Ada 8 bentuk marfu'. Kalau tengok kepada isim dan fi'il kedua. Mansubat 16. Majrurat 3. Majzum ada 1. Nanti kalau kita belajar secara detail, kita bincang dalam bab i'rab bina, kita akan masuk tarikh i'rab. Bila kita masuk dalam i'rab, dia kata i'rab ni ada 4, rafu', nasab, khafad dengan jazm. Lepas tu dia cakap apa? Isim hanya ada rafu', nasab dengan khafad. Fi'il hanya ada rafu', nasab dengan jazm. Maksudnya apa? Tak ada fi'il yang jar, tak ada fi'il yang bagi bawah, dan tidak ada isim yang baris mati. Jadi ada dua benda ni berkongsi. Apa yang berkongsi? Marfu'at dengan mansubat. Marfu'at yang berkongsi ni 7 isim, 7 asma', 1 fi'il. Mansubat ni 15 asma', 1 fi'il. 3 ni semuanya asma'. 1 yang jazam ni adalah fi'il. Bila fi'il jazam, fi'il mudhari' masuk amil jazam, masuk lam, lamma, alam. Anda sebut tu sebab senang lah. Apa dia fi'il yang jazam? Fi'il mudhari' masuk amil jazam. Majrur, isim yang masuk huruf jar, isim yang kena idhafat, isim yang jadi tabi'. Marfu' ada 7 isim, 1 fi'il. Bila isim yang marfu' ni fi'il mudhari' tak masuk amil nasab, tak masuk amil jazam. Mansubat ada 16, 15 isim. Kita bincang yang isim sebab banyak. 1 fi'il. Apa dia fi'il yang masuk? Fi'il mudhari' masuk amil nasab.
Okey, ini semua perbahasan ilmu nahwu. Ada pun yang lain-lain tu dia macam pecahan daripada perbahasan. Jadi nak cakap tasawuf ni umum untuk ilmu nahwu. Kalau kita nak masuk al-ajrumiyah, kita nak masuk kepada al-ajrumiyah, al-kalamu wal lafzu, dia raikan ni. Ada semua ni. Semua ni tak ditinggalkan. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wazn wa aqsamu salasatun ismu maf'ul wa harf. Semua sampai dia kata wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Semoga semua habis sampai sini. Semula dia masuk babu al-i'rab. Okey, kat sini setengah. Sebab apa? Ibnu Ajrum tak datangkan perbahasan bina. Ibnu Ajrum tak datangkan perbahasan bina. Kalau masuk kitab tinggi sikit, dia akan datangkan takrif i'rab, dia akan datangkan takrif bina. Tapi masuk dalam Tuhfah Saniyah, Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dalam syarah, dia datangkan syarah, dia datangkan takrif bina, dia datangkan aqsam bina. Ada pun dalam matan Jurumiyah hanya ada takrif i'rab, aqsam i'rab, alamat i'rab. Takrif bina ada, aqsam bina pun tidak ada. Jadi tidak ada perbahasan bina dalam Jurumiyah. Sebab apa? Mungkin bagi dia Majnun kata benda tu kalau dah dapat kuasa ni, yang tu macam senang je lah. Bina ni benda tak buah, tak dibincang. Okey, habis je sini. Mukadimah yang ketiga ni ada tak? Kalau dalam kitab lain, kalau masuk dalam kitab-kitab lain, masuk dalam Muqaddimah Nahwu, masuk dalam Alfiyah, dia memang datang selepas bab i'rab. Babun nakirah wal ma'rifah. Tu dia datang bab dhamir, bab alam, bab isim syarat. Jadi ikut tertib. Tapi Jurumiyah tak ikut. Jurumiyah dia tak akhirkan perbahasan ni. Dia tak akhirkan apa? Dia tak akhirkan kepada bab yang paling memerlukan perbahasan ni. Bab apa yang paling memerlukan perbahasan nakirah dan ma'rifah? Sifat ataupun ma'an. Jadi didatangkan an-nakirah wal ma'rifah duduk di dalam babun na'ti. Babun na'ti tu dia masuk dalam topik. Topik dalam marfu'at. Akhir marfu'at dia kata babut tawabi'. Babut tawabi' yang pertama an-na'tu. Dalam an-na'tu tu dia kata an-na'tu yatba'u matu. Dia kata na'at ni diikut mantu dia pada nakirah dan ma'rifah. Dia sebut perkataan nakirah ma'rifah. Oleh kerana dia sebut perkataan nakirah ma'rifah, lalu dia datangkan perbahasan nakirah ma'rifah yang asalnya dia dalam muqaddimah. Dia sebut dalam topik sebab apa? Topik yang paling berhajat kepada perbahasan nakirah dan ma'rifah. Sebab sifat dan mausuf, kalau mausuf tu nakirah, sifat kena nakirah. Kalau lah ma'rifah, sifat tu kena ma'rifah. Jadi timbul mubtadi, apa dia ma'rifah, apa dia nakirah. Ma'rifah ada berapa? Jadi dia datangkan perbahasan ma'rifah di bawah bab nahwu. Jadi adakah tak disebut? Disebut, tapi bukan pada tartibnya, ditakhirkan. Kenapa Ibnu Ajrum takhir? Sebab dia rasa macam sesuai ditakhirkan. Habis. Jadi tiga-tiga mukadimah ni Ibnu Ajrum sebut. Yang dia tinggal apa? Takrif bina dengan aqsam bina. Lepas tu dia masuk maudhu'. Cuma cara Ibnu Ajrum dalam maudhu' berbeza. Maudhu' ni ini secara umum. Kalau lah kita masuk maudhu' ni dalam matan bina Jurumiyah, dia pecah macam ni. Dia pecah dua. Dia buat babul af'al dan babul asma'. Bab af'al ni dia bincang madi, amar, kita akhirkan mudhari' sebab mudhari' panjang. Mudhari'. Babul af'al kata madi ni maftuhul akhir abadan, mabni ala fath. Amar pula kata majzumun abadan. Masuk ke mudhari' ni ada tiga hukum. Mudhari' ni boleh marfu', boleh mansub, boleh majzum. Itu perbahasan al-af'al. Jadi dalam babul af'al dia dah sebut fi'il mudhari' yang marfu', fi'il mudhari' yang mansub, fi'il mudhari' yang majzum. Apabila dia sebut babul asma', dia pecah. Dia hanya pecah pada tiga lah. Sebab isim tidak ada jazam. Jadi dia akan ada marfu'atul asma'. Sebab dia dah selesai pembahasan fi'il. Mansubatul asma',
majruratu al-asma. Jadi berapa marfu'at dekat jurumiyah? 7 lah. Sebab apa? Sebab dia dah bincang dah fi'il mudhari' marfu' dalam babul af'al. Jadi tidak ada, tak jadilah 8. Mansubatul asma' jadi 15. Yang ke-16 mana? Yang ke-16 sebab dah bincang dah fi'il mudhari' yang mansub. Majruratul asma' ada 3 sebab majrurah hanya ada isim. Ada tak? Kenapa bab akhir dalam matan al-Jumirah? Al-Jumirah akhirnya babu mahfudati al-asma'. Sebabnya bab ditutup dengan bab majzum. Sebab apa? Majzum dah dibincang dalam babu al-af'al. Boleh? Jadi ini kita panggil sebagai tasawur am yang kita ambil daripada muqaddimah ilmu maudhu' ilmu nahwu. Boleh? Kita ada pecah kepada 2 muqaddimah dengan maudhu'. Muqaddimah ada 3. Muqaddimah pertama kalam, muqaddimah kedua i'rab dan bina, muqaddimah ketiga nakirah dan ma'rifah. Maudhu'an ni ada 2 cara. Sama ada kita pecahkan kepada isim dan fi'il ataupun terus gabung. Kalau kita gabung kita akan sebut al-marfu'at. Maksudnya benda-benda yang marfu' dalam tu ada isim, dalam tu ada fi'il. Kalau kita tak pecah, kita buat babul af'al, babul asma' macam jurumiyah buat. Bila masuk babul af'al, dalam fi'il ni ada mu'rab, ada mabni. Diselesaikan dulu yang mabni, fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni. Yang mu'rab ni hanya fi'il mudhari'. Di mudhari' tu dibincang lah. Mudhari' ada 3, ada marfu', ada mansub, ada majzum. Bila masuk babul asma', kita akan sebut babu marfu'atul asma', babu mansubatil asma', babu majrurati al-asma'. Sebab apa? Bab fi'il dah selesai sebelum. Kalau nak gabung terus sebut al-marfu'at jadi ada 8 lah. 7 tambah 1. Al-mansubat jadi 16 sebab 15 isim, 1 fi'il. Al-majrurat still 3, al-majzum fi'il mudhari' yang didahului oleh amin jazam. Itu yang ana suka kongsikan sebelum kita masuk dalam ilmu. Yang tadi ilmu mantiq, yang ni ilmu nahwu. Ada soalan setakat tu? InsyaAllah hari Sabtu kita akan masuk terus topik mantiq dan topik nahwu. Jadi dia nak minta awal setengah jam supaya ada 3 sikit. Ada soalan tak setakat? Laju ke? Okey. Semua baru kan? Ada baru, ada yang lama. Ada yang lama tak. Tapi dia kata baru lah. Orang lama kita tak tanya. Laju atau okey? Okey? Boleh. Tapi anak, macam cakap anak memang seboleh yang mungkin kita fokus betul-betul basic je lah. Kita dapat gambaran supaya maksudnya kita tak terkeluar langsung lah. Sebab tu anda tak pilih untuk baca syarahan. Sebab kita bila masuk syarahan ni, macam mana sekalipun syarih ni dia akan keluar, akan masuk ke balawah sikit lah, dia akan. Itu untuk mukaddimah hari ni, kedua ilmu mantiq dan nahwu. InsyaAllah kita tangguh majlis kita Jumaat hari Sabtu insyaAllah. Masa yang sama lah akan dapat 10 kelam 3 sampai 5. Moga-moga boleh lah. Kalau ubah fleksibel lah, tak tahu lagi. Waktu dia boleh mana? Andai. Tapi kita juga lah insyaAllah 3 sampai 5. Macam ni juga kita ambil sejam-sejam. Kita ambil sejam nanti, kita ambil sejam nama. Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.